Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikunan kembali lagi. Dalam video kali ini, kita akan melihat pelajaran matematik SPM rangkaian dalam teori graf bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang pertama, kita telah melihat berkenaan dengan konsep-konsep penting berkenaan dengan rangkaian dan graf. Dalam bahagian yang kedua, kita akan melihat kepada apa yang dimaksudkan sebagai graf terarah. Jadi, perkara yang pertama, kita akan melihat perbezaan di antara graf terarah dan graf tidak terarah. Apabila kita mengatakan bahawa suatu graf itu merupakan graf terarah, graf mestilah berada dalam keadaan tepi yang menghubungkan dua bucu mempunyai arah yang tertentu. Dengan sebab ini, tepi hanyalah mempunyai satu arah sahaja. Sebaliknya, bagi graf tidak terarah, dia melibatkan graf mudah dalam keadaan tepi yang menghubungkan dua bucu itu tidak dinyatakan arahnya. Dengan sebab itu, kita boleh mempertimbangkan dua arah. Kita telah lihat dalam video yang lepas, graf mudah yang tidak terarah, darjah bagi setiap tepinya berjumlah 2. Sementara bagi graf yang terarah, bilangan darjah bergantung kepada arah ataupun sisi berarah yang kita perlu ambil kira. Jadi, kita boleh bahagikan graf dari segi arahnya, sama ada graf itu merupakan graf terarah ataupun graf tidak terarah. Contoh mudah bagi graf terarah adalah rangkaian jalan yang melibatkan jalan sehala. Oleh yang demikian, jalan sehala hanya satu arah sahaja yang diambil kira. Sementara bagi graf tidak berarah, contoh mudah adalah jalan biasa ataupun jalan dua hala, di mana kedua-dua arah boleh diguna pakai. Jadi, kenderaan boleh bergerak daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, sementara jalan sehala ataupun graf terarah tadi hanya satu arah sahaja yang dibenarkan. Perhatikan contoh mudah ini. Dalam graf ini, dia melibatkan 3 bucu ataupun vertex, iaitu bucu A, B dan C. Sementara garis dan lengkung serta gelung ini adalah merupakan tepi. Perhatikan bagaimana cara kita menulis tepi. Perhatikan gelung ini. A, dia bermula daripada A kembali ke A. Perhatikan, dia hanyalah searah. Sekiranya kita menggunakan arah ikut jam, maka kita tidak boleh menggunakan arah lawan jam. Kita hanya boleh memilih satu arah sahaja. Perhatikan tepi ini. Perhatikan, di sini terdapat arah. Arahnya adalah daripada A ke B. Oleh yang demikian, tepi ini ditulis sebagai AB. So, susunan merujuk kepada arah tepi, iaitu A ke B. Sementara tepi ini, arahnya daripada A ke C ditulis sebagai pasangan AC, dari A ke C. Sementara bagi sisi ataupun tepi ini melibatkan lengkung. So, untuk yang ini, dia melibatkan arah B ke C, so ditulis sebagai BC. Sementara bagi lengkung ini, arahnya daripada C ke B, maka ditulis sebagai CB. Oleh yang demikian, dalam menulis tepi, susunan vertex ini ataupun bucu ini perlu kita berikan perhatian kerana ia akan menunjukkan arah bagi setiap sisi itu. Apabila kita melihat kepada darjah bagi graf terarah, kita boleh bahagikan dia kepada 2, iaitu D in
dan D out. D in merujuk kepada tepi yang mempunyai arah masuk ke bucu yang berkenaan. Sementara D out merujuk kepada arah keluar daripada bucu yang berkenaan. Oleh yang demikian, dalam menentukan bilangan darjah, kita perlu mengambil kira bilangan arah masuk dan arah keluar bagi sisi-sisi yang berkenaan. Sekarang, kita rujuk semula kepada contoh yang cikgu berikan tadi. Kita hendak menentukan jumlah bilangan ataupun darjah. Jadi, kita perlu mengambil kira D in dan D out. Untuk A, perhatikan D in bermaksud sisi yang mempunyai arah masuk. Dalam kes ini, untuk D in bagi A, perhatikan terdapat satu arah masuk. So, D in bagi A hanyalah satu. D out bagi A, perhatikan kita ada 1, 2 dan 3. Terdapat 3 arah keluar daripada A. Dengan itu, jumlah darjah bagi bucu A adalah 4. Bagi bucu B pula, D in bagi bucu B, perhatikan di sini terdapat 1 arah masuk ke bucu B, sementara di sini terdapat 1 lagi arah masuk daripada C. So, terdapat 2 sisi yang mempunyai arah masuk ke B. D out bagi B, sisi yang mempunyai arah keluar daripada B terdapat 1 di sini, iaitu BC. So, kita ada 1. Maka, jumlah darjah untuk bucu B adalah 3. Sekarang perhatikan untuk bucu C. D in untuk C adalah 1, 2. Terdapat 2 sisi yang mempunyai arah masuk ke C. D out untuk C terdapat 1 di sini, iaitu daripada C ke B. Jadi jumlah darjah untuk bucu C adalah 3. Dengan sebab itu, jumlah darjah bagi bucu-bucu dalam graf ini adalah jumlah darjah bagi setiap bucu melibatkan darjah masuk, in dan darjah keluar. So, dalam kes ini 10. Jadi, untuk contoh mudah yang cikgu berikan ini, jumlah darjahnya adalah 10. So, ini adalah merupakan contoh mudah. Yang penting, apa yang cikgu harapkan para pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan graf berarah dan bezakan dengan graf tidak berarah. Perhatikan bagaimana untuk menulis tepinya dari segi susunan vertex yang menunjukkan arah, dan bagaimana untuk menentukan jumlah bilangan darjah, iaitu hasil tambah bagi setiap darjah masuk dan darjah keluar bagi setiap bucu. Sekarang perhatikan contoh mudah untuk kita melukis graf terarah. Lukis graf terarah berdasarkan maklumat yang diberikan. Graf terarah ini cuma graf terarah mudah sahaja untuk membolehkan para pelajar faham konsep graf terarah ini. Maklumat yang diberikan kepada kita, V sama dengan set A, B, C, bermaksud graf mempunyai 3 vertex ataupun 3 bucu A, B, C, dan tepi yang diberikan adalah set AA, AB, AC, BC dan CB. So, ingat, susunan ini menentukan arah. Oleh yang demikian, kita boleh melukis graf terarah yang dimaksudkan dalam soalan. Kita ada 3 bucu A, B dan C. Kita tunjukkan secara mudah sahaja. A, B dan C terdapat 3 bucu. Kita lukis dalam bentuk bulatan untuk tujuan memudahkan kita melukis. Kemudian kita akan menentukan tepi. Tepi yang pertama, AA, merujuk kepada suatu bulatan ataupun gelung. So, kita lukis AA, arahnya kita hanya boleh gunakan searah sahaja. Dalam kes ini, kita gunakan ikut arah jam. Para pelajar juga boleh gunakan lawan arah jam, tapi hanya perlu memilih satu sahaja.
Kemudian AB merujuk kepada tepi A ke B, dia melibatkan garis lurus. So, lukis garis lurus daripada A ke B, arahnya daripada A ke B. Kemudian yang ketiga, A ke C, maknanya dia adalah garis daripada A ke C. Okey, dan arahnya daripada A ke C. Kemudian yang ketiga, B ke C dan C ke B. Perhatikan bahawa dia melibatkan bucu yang sama BC sebanyak 2 kali. Oleh yang demikian, kita perlu mempertimbangkan ini melibatkan lengkung. Yang pertama daripada B ke C. Arahnya daripada B ke C. Yang kedua arahnya daripada C ke B. So daripada C ke B. So ini adalah lukisan mudah untuk menunjukkan apa dia graf terarah yang dimaksudkan dalam soalan ini. Perhatikan contoh yang kedua. Lukis graf terarah jika maklumat berikut diberikan. Maklumat yang pertama mempunyai satu gelung pada bucu A. Maklumat yang kedua, darjah masuk untuk A1, darjah keluar untuk A3, darjah masuk untuk B2, darjah keluar untuk B1, darjah masuk untuk C2, darjah keluar untuk C1. Daripada maklumat yang diberikan, dia memberikan gambaran kepada kita bucu-bucu yang terlibat adalah A, B dan C. So, kita boleh lukis titik A, titik B, boleh pilih mana-mana, kemudian titik C. Perhatikan maklumat yang pertama mempunyai satu gelung pada bucu A. So, kita boleh buat gelung pada bucu A. So, arahnya, di sini cikgu buat lawan arah jam. Nampak ikut jam pun boleh. Okey, kemudian darjah in untuk A1 keluar 3. Jadi kalau dia masuk dekat A1, dia keluar 3. Perhatikan di sini dia dah masuk 1. Keluar, ini yang pertama. Maka dia ada keluar 2 lagi. Keluar 2 lagi adalah keluar ke C dan keluar ke B. Jadi dia adalah garis AC dan AB. Kemudian untuk bucu B, masuknya 2, keluarnya adalah 1. Perhatikan, di sini dia dah masuk 1, kemudian kita perlukan 1 lagi untuk masuk ke B, dan daripada B juga dia keluar 1. Jadi dia dah masuk 1 di sini, dia akan masuk 1 lagi daripada C, dan dia keluar 1 daripada B. Dan perhatikan untuk C, dia masuk 2. 1 dia masuk daripada A, sudah tentu 1 lagi dia akan masuk daripada B. So, ini adalah arah masuk daripada B. Sekarang kita semak semula, adakah graf terarah yang kita lukiskan ini memenuhi kehendaknya. Untuk yang pertama, titik A dah tak jadi masalah. Dia masuk 1, kemudian dia keluar 1, 2, 3. Kemudian untuk B, masuknya adalah 2, 1, 2 dan keluarnya adalah 1. Untuk bucu C, masuknya adalah 2, 1 daripada B, 1 daripada A dan keluarnya adalah 1, iaitu keluar ke B. So, ini adalah graf terarah yang dimaksudkan dalam soalan tadi. Cukup dulu untuk kali ini. Cikgu harap para pelajar dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan graf terarah. Hingga jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Cukup dulu untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.